Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim Aziz bin Solihin akan membentangkan kajian kami iaitu daripada kumpulan 1 yang bertajuk Sistem Nilai Masyarakat Melayu. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, kumpulan 1 ini dianggotai dengan 6 orang ahli kumpulan termasuk saya, iaitu Harid, Husna, Yuziang, Ilman dan Faris. Sebab kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, marilah kita mulakan dan mengenali tentang sistem nilai masyarakat Melayu. Seperti kita sedia maklum bahawa setiap masyarakat di dunia ini mempunyai karakter, kebudayaan, kepercayaan maupun tradisi mereka yang tersendiri. Semua elemen-elemen ini terlibat dan bergabung dalam membentuk sebuah tata cara kehidupan yang lengkap dalam kehidupan mereka, khususnya bagi masyarakat Melayu. Sebuah tata cara kehidupan yang lengkap dilengkapi dengan nilai-nilai yang diamalkan oleh setiap anggota masyarakat dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai dalam masyarakat Melayu seperti nilai lemah lembut dalam setiap perbuatan sebenarnya amat penting bagi menggambarkan identiti dan karakter ataupun personaliti bangsa tersebut. Hal ini kerana pada zaman dahulu, status bangsa atau masyarakat itu tidak digambarkan melalui kekayaan harta benda ataupun pangkat, tetapi sebaliknya melalui ketinggian budi bahasa dan sopan santunnya. Nilai murni tersebut menjadi teras kepada kehidupan masyarakat Melayu dan juga disokong melalui ajaran agama Islam yang sememangnya menjadi agama utama yang dianuti oleh masyarakat Melayu. Contoh-contoh lain nilai yang terdapat dalam masyarakat Melayu adalah nilai kerjasama atau nilai kejiranan sewaktu melakukan suatu perkara. Contohnya jika berlaku majlis perkahwinan atau pembersihan, masyarakat Melayu lebih cenderung untuk berewang ataupun membuat kerja secara bersama-sama ataupun melakukan bergotong royong, iaitu semua anggota masyarakat Melayu saling membantu antara satu sama lain. Selain itu, nilai-nilai seperti menghormati orang yang lebih tua yang kerap diajarkan kepada golongan-golongan ataupun diturunkan kepada generasi muda, iaitu di mana golongan muda menghormati golongan yang lebih tua seperti merendahkan suara apabila bercakap dan menundukkan badan ketika melalui orang yang lebih tua. Dan dengan pengamalan nilai-nilai murni ini dalam kehidupan seharian, ini akan dapat membuktikan identiti masyarakat Melayu itu sendiri, seterusnya melahirkan sistem nilai yang mencorak dan menjadi panduan dalam setiap perbuatan kepada masyarakat Melayu. Seterusnya adalah daripada pemadalahan, iaitu yang pertama, pengaruh nilai barat yang mula menghakis sistem nilai masyarakat Melayu dari segi sosial, iaitu pergaulan yang terlalu bebas sehingga melupakan nilai sopan santun dan nilai lemah lembut yang sedia ada dalam masyarakat Melayu. Iaitu yang seterusnya, yang kedua ialah penggunaan bahasa Melayu dan tulisan Jawi yang tidak diambil barat dan dilupakan oleh masyarakat Melayu kerana wujudnya penggunaan bahasa Inggeris yang lebih meluas. Dan yang terakhir ialah ajaran Islam yang diterapkan tidak diamalkan dalam kehidupan seharian kerana lebih cenderung untuk mengikuti gaya hidup barat yang dianggap lebih moden dan maju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris bin Zulkifli akan membentangkan objektif yang telah kami usulkan berdasarkan isu dan permasalahan yang sedang melanda. Objektif pertama sekali ialah mengenal pasti sejauh manakah sistem nilai tradisi masyarakat Melayu yang dikekalkan oleh rakyat Malaysia. Seperti mana yang anda telah dapat lihat, objektif ini adalah untuk melihat adakah rakyat Malaysia masih lagi mengamalkan sistem nilai tradisi yang telah diamalkan sejak turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Yang kedua ialah mengenal pasti sejauh manakah elemen agama menjadi teras dalam sistem nilai masyarakat Melayu. Agama yang dimaksudkan adalah dalam konteks agama Islam kerana majoritinya orang Melayu semua adalah orang Islam. Di sini kami ingin melihat adakah masyarakat Melayu masih lagi menjadi agama sebagai
pendorong kepada perubahan sistem nilai masyarakat Melayu, walaupun terdapat beberapa lagi faktor yang mendorong perubahan sistem nilai masyarakat Melayu, tetapi agama adalah pendorong utama yang menjadi impak kepada perubahan sistem nilai itu sendiri. Seterusnya adalah objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti sejauh manakah sistem impak sistem nilai barat mempengaruhi sistem nilai masyarakat Melayu. Di sini kami ingin melihat berapa banyak pengaruh luar mampu mengubah sistem nilai masyarakat Melayu yang sedia ada. Terdapat juga pengaruh luar yang selain daripada barat, seperti China, India dan Arab. Tetapi masyarakat Melayu telah lama mengadaptasi dengan mereka. Oleh itu kami memilih negara barat sebagai perbandingan kerana Malaysia adalah negara yang membangun, dan negara yang membangun akan terkesan dengan nilai masyarakat negara maju seperti negara barat itu. Objektif yang terakhir adalah mengenal pasti sejauh manakah tahap kesedaran masyarakat Melayu terhadap institusi Raja-Raja Melayu di Malaysia. Sebagaimana yang anda telah tahu, setelah dijajah oleh beberapa negara beberapa kali dan telah menjadikan kuasa sultan jadi semakin pudar. Di sini kami ingin mengetahui adakah masyarakat Melayu masih lagi mengambil berat tentang institusi Raja-Raja Melayu di Malaysia. Kesemua objektif ini adalah berdasarkan masyarakat Melayu di Malaysia, kerana terdapat juga orang Melayu di Indonesia, Thailand dan lain-lain. Tetapi objektif ini hanya mengutamakan masyarakat Melayu di Malaysia. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Haris bin Abdul Majid daripada kelas BMMA S21. Hari ini saya akan menceritakan atau membentangkan tentang iaitu metodologi kajian. Metodologi bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kajian ataupun kegiatan ataupun disiplin dan juga yang sebagainya. Penentuan metodologi dalam kajian ini adalah amat penting bagi memastikan kajian ini berjalan dengan sistematik dan juga lancar supaya dapat memudahkan kajian kita. Mengikut tugasan yang diberi oleh Encik Ali, iaitu kami telah menjalankan soal sidik secara atas talian, iaitu menggunakan aplikasi Google Form bagi mendapatkan gambaran sebenar dan gambaran sebenar dan penjelasan tentang sistem nilai masyarakat Melayu dengan mengemukakan beberapa soalan dan juga kenyataan dalam aplikasi Google Form itu untuk tentang berkenaan tajuk kami. Di samping itu, kami memilih untuk menjalankan soal sidik secara atas talian kerana ianya lebih mudah dan juga cepat berbanding kita temu bual secara offline. Lagipun pada waktu kini ialah waktu PKP, waktu COVID-19 sedang mengular, so kita tidak boleh kita haruslah melakukan penjarakan sosial. Jadi dengan menggunakan aplikasi Google Form ini, kita dapat mengetahui tentang sistem nilai masyarakat Melayu di negara Malaysia dengan mudah dan cepat. Bagi kajian terdahulu pula, dalam kajian yang dikaji, satu kajian yang lepas, kami telah memilih untuk memperluaskan lagi hasil kajian kami. Kajian ini bertujuan untuk memastikan nilai masyarakat Melayu dapat dikekalkan dan mengenal pasti tahap kesedaran masyarakat terhadap institusi Raja-Raja Melayu. Serba sedikit sebanyak yang sudah kami kupas dari laman web masyarakat Melayu, mudah mesra dan juga mudah untuk menerima orang luar tanpa melihat kelainan bangsa, kaum dan juga agama.
Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu lebih gemar untuk hidup dalam kemasyarakatan. Selain itu, nilai kemasyarakatan juga kita dapat dipertingkatkan dengan kaum yang ada di Malaysia, iaitu Cina dan juga India, dan juga Iban dan juga kerajaan dusun. Sejarah masyarakat Melayu juga berkait rapat dengan Kesultanan Melayu. Masyarakat Melayu setia dengan sultan atau raja sejak turun-temurun. Hal ini dapat menunjukkan bahawa masyarakat Melayu menghormati pemimpin mereka sejak dari dulu lagi sehingga kini yang kita dapat lihat. Selain itu, masyarakat Melayu juga berkait rapat dengan agama Islam. Jadi mereka dalam agama Islam adalah amat menitik beratkan tentang nilai-nilai murni dalam diri mereka. Jadi mereka haruslah patuh dengan arahan dalam agama Islam. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Haris bin Abdul Majid, daripada kelas BMMA S21 untuk subjek etika, dalam kajian ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Haris bin Abdul Majid daripada kelas BMMA S21. Hari ini saya akan menceritakan atau membentangkan tentang iaitu metodologi kajian. Metodologi bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kajian ataupun kegiatan ataupun disiplin dan juga yang sebagainya. Penentuan metodologi dalam kajian ini adalah amat penting bagi memastikan kajian ini berjalan dengan sistematik dan juga lancar supaya dapat memudahkan kajian kita. Mengikut tugasan yang diberi oleh Encik Ali, iaitu kami telah menjalankan soal sidik secara atas talian, iaitu menggunakan aplikasi Google Form bagi mendapatkan gambaran sebenar dan gambaran sebenar dan penjelasan tentang sistem nilai masyarakat Melayu dengan mengemukakan beberapa soalan dan juga kenyataan dalam aplikasi Google Form itu untuk tentang berkenaan tajuk kami. Di samping itu, kami memilih untuk menjalankan soal sidik secara atas talian kerana ianya lebih mudah dan juga cepat berbanding kita temu bual secara offline. Lagipun pada waktu kini ialah waktu PKP, waktu COVID-19 sedang mengular, so kita tidak boleh kita haruslah melakukan penjarakan sosial. Jadi dengan menggunakan aplikasi Google Form ini, kita dapat mengetahui tentang sistem nilai masyarakat Melayu di negara Malaysia dengan mudah dan cepat. Saya Rozatu Husna binti Raslam dan juga Imam Hakim akan membincangkan tentang hasil kajian kami yang bertajuk Sistem Nilai Masyarakat Melayu. Kami telah menjalankan kajian dengan mengadakan borang soal selidik secara atas talian. Di dalam borang soal selidik kami, terdapat dua bahagian, iaitu demografi responden dan juga soalan kajian. Dalam demografi responden, kami menggunakan jantina, umur, kaum dan juga agama. Kami telah mendapat seramai 85 orang responden yang menjawab borang soal selidik kami. Catapan menunjukkan taburan jantina responden. Majoriti responden adalah lelaki seramai 44 orang dengan peratusan 51.8%, manakala responden perempuan seramai 41 orang dengan peratusan sebanyak 48.2%. Bagi umur, catapan dan jadual menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut umur merujuk kepada jadual tersebut. Majoriti responden berumur 19 hingga 29 tahun, iaitu seramai 73 orang dengan peratusan sebanyak 85.9%.
Kedua teramai adalah responden yang berumur 40 hingga 49 tahun, iaitu seramai 5 orang dengan peratusan 5.9%. Manakala responden yang berumur 30 hingga 39 tahun adalah seramai 3 orang dengan peratusan 3.5%. Seterusnya, responden yang berumur 50 hingga 59 tahun adalah seramai 2 orang dengan peratusan 2.5%. Selebihnya, responden yang berumur 18 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas masing-masing seramai 1 orang dengan peratusan 1.2%. Bagi kaum pula, jadual menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut kaum. Merujuk jadual tersebut, majoriti responden iaitu seramai 73 orang dengan peratusan 85.9% adalah terdiri daripada kaum Melayu, manakala kaum Cina dan India masing-masing seramai 6 orang dengan peratusan 7.1%. Seterusnya, iaitu agama. Jadual menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut agama masing-masing. Majoriti responden adalah yang beragama Islam iaitu seramai 74 orang dengan peratusan 87.1%. Seterusnya, responden yang beragama Buddha adalah seramai 6 orang dengan peratusan 7.1%. Selanjutnya, bagi agama Kristian, respondennya adalah seramai 3 orang dengan peratusan 3.5%, manakala responden yang beragama Hindu adalah seramai 2 orang dengan peratusan 2.4%. Soalan kajian. Daripada objektif kajian, kami telah memecahkan kepada beberapa soalan, di mana objektif kajian yang pertama untuk soalan yang pertama dan juga soalan yang kedua. Objektif yang kedua, kami telah pecahkan kepada soalan yang ketiga dan juga soalan yang keempat. Untuk objektif yang ketiga, kami telah pecahkan kepada soalan yang kelima dan juga yang keenam. Manakala objektif kami yang keempat, kami telah pecahkan kepada soalan kajian 7 dan juga 8. Soalan kajian yang pertama, iaitu tahukah anda pantalaran dan adat semasa perkahwinan yang dijalankan oleh masyarakat Melayu di Malaysia? Jadual dan catat menunjukkan kekerapan dan peratusan jawapan-jawapan yang dipilih oleh responden. Majoriti responden menjawab ya dengan seramai 49 orang dan peratusan sebanyak 57.6%. Seterusnya, responden menjawab tidak pasti dengan seramai 30 orang dan peratusan sebanyak 35.3%. Soalan kedua, pernahkah anda menghadiri upacara perkahwinan masyarakat Melayu di Malaysia? Bagi soalan kedua, jadual menunjukkan kekerapan dan peratusan jawapan-jawapan yang dipilih oleh responden. Majoriti responden menjawab ya dengan seramai 79 orang dan peratusan sebanyak 92.9%. Selanjutnya, seramai 4 orang dengan peratusan 4.7% responden menjawab tidak pasti. Manakala responden menjawab tidak seramai 2 orang dengan peratusan sebanyak 2.4%. Justru, kita mendapati bahawa responden-responden pernah menghadiri upacara perkahwinan masyarakat Melayu di Malaysia. Daripada soalan kajian 1 dan 2, kami dapat mengenal pasti sejauh mana sistem nilai tradisi masyarakat Melayu dikekalkan oleh rakyat Malaysia. Melalui soalan kajian, kami menyelitkan soalan tentang tradisi orang Melayu iaitu pantalaran dan adat perkahwinan. Soalan ketiga, tahukah anda pantalaran dan adat dalam upacara pembunyian yang diamalkan oleh masyarakat Melayu di Malaysia? Jadual menunjukkan kekerapan dan peratusan bagi jawapan-jawapan responden untuk soalan kajian yang ketiga. Majoriti menjawab ya dengan kekerapan seramai 50 orang dan peratusan sebanyak 58.8%. Seterusnya, kekerapan seramai 22 orang responden dan peratusan sebanyak 25.9% menjawab tidak pasti. Manakala responden menjawab
tidak seramai 13 orang dengan peratusan 15.3%. Oleh itu, kita dapat menunjukkan bahawa responden mengetahui tentang pantalaran dan adat dalam upacara penguburan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu di Malaysia. Walaupun terdapat sebilangan responden yang tidak pasti dan tidak mengetahui tentangnya. Soalan kajian yang keempat, iaitu pernahkah anda menghadiri upacara penguburan masyarakat Melayu di Malaysia? Bagi soalan kajian yang keempat ini, jadual menunjukkan kekerapan dan peratusan jawapan yang dijawab oleh responden. Majoriti menjawab ya seramai 66 orang dengan peratusan 77.6%. Manakala seramai 6 orang dengan peratusan 7.1% menjawab tidak pasti. Seterusnya terdapat seramai 13 orang responden dengan peratusan sebanyak 15.3% menjawab tidak. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawasanya ramai responden yang pernah menghadiri upacara penguburan masyarakat Melayu di Malaysia. Manakala responden menjawab tidak dengan seramai 6 orang dengan peratusan 7.1%. Jadi, kita dapat melihat bahawa responden mengetahui tentang pantalaran dan adat semasa perkahwinan yang dijalankan oleh masyarakat Melayu di Malaysia. Walaupun terdapat segelintir daripadanya tidak pasti dan tidak mengetahui tentangnya. Daripada soalan kajian 3 dan 4, kami dapat mengenal pasti sejauh mana elemen agama menjadi teras dalam sistem nilai masyarakat Melayu. Melalui soalan kajian, kami telah sertakan soalan tentang pantalaran dan adab dalam upacara penguburan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan nombor 5 iaitu, tahukah anda sistem tulisan Jawi yang digunakan oleh masyarakat Melayu di Malaysia? Okey. 71 daripada jumlah 85 responden menjawab ya dengan peratusan 83.5%. Seterusnya, jumlah kekerapan bagi yang tidak pasti adalah 9 dengan peratusan 10.6 dan tidak mempunyai kekerapan 5 dan juga peratusan 5.9%. Ini kita dapat simpulkan yang masyarakat Malaysia mengetahui tentang tulisan Jawi yang digunakan. Seterusnya, adakah anda mahir membaca dan menulis dalam tulisan Jawi? Daripada hasil kajian yang kami dapati, sebanyak 85 responden dan majoritinya menjawab ya dengan kekerapan 60 dan peratusan 7.6 dan tidak dengan kekerapan 11 dan peratusan 12.9 dan tidak dengan kekerapan 14 dan peratusan 16.5. Ini kami dapat simpulkan daripada soalan ini yang masyarakat Malaysia mahir dan membaca serta menulis dalam tulisan Jawi. Jadi kami dapat simpulkan daripada soalan ini adalah kebanyakan responden yang menjawab ini adalah kaum Melayu. Seterusnya, soalan nombor 7. Malaysia terdiri daripada 9 buah negeri dan diperintah oleh raja, iaitu yang dikenali sebagai Sultan. Jumlah respondennya sama, iaitu 85. Jumlah yang menjawab ya adalah 58 dengan peratusan 68.2. Tidak pasti dengan kekerapan 19 dan peratusan 22.4% dan tidak dengan kekerapan 8 dan peratusan 9.4. Daripada hasil kajian yang kami dapati, masyarakat Malaysia sangat mengetahui tentang negeri yang diperintah oleh raja, iaitu kebanyakan negeri di Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak mempunyai raja, diperintah oleh raja. Seterusnya, soalan nombor 8. Adakah negeri Sabah dan Sarawak mempunyai raja, iaitu Sultan? Kebanyakannya menjawab tidak dengan 61 kekerapan dan peratusan 71.8.
tidak pasti iaitu 16 dengan peratusan 18.8 dan ya adalah 8 dengan peratusan 9.4. Jadi apa yang kami dapat simpulkan daripada soalan ini adalah masyarakat Malaysia mengetahui yang negeri Sabah dan Sarawak tidak mempunyai sultan. Tapi ada juga yang menjawab ya dan tidak pasti. Jadi daripada kajian yang kami dapat, kajian yang kami hasilkan, majoritinya menjawab tidak. Jadi negeri Sabah dan Sarawak mereka mengetahui bahawa tidak mempunyai sultan. Dan yang menjawab ya adalah orang. Okey, setelah next, kesimpulannya lah apa yang kami dapat simpulkan daripada kajian kami tentang sistem nilai masyarakat Malaysia ini adalah Malaysia adalah terdiri daripada pelbagai kaum. Majoritinya adalah Melayu. Kaum majoritinya faham tentang tradisi orang Melayu ini disebabkan mereka sering hadir ke acara perkahwinan. Orang Melayu, adat perkahwinan yang dijalankan secara berperingkat yang dimulakan dengan bertunang, diikuti dengan berinai dan akhirnya bersanding. Seterusnya, daripada hasil kajian kami dapati elemen keagamaan orang Melayu adalah yang sangat sensitif dan amat dititik beratkan oleh kaum Melayu di Malaysia. Selain itu, tulisan Jawi yang pernah menjadi isu di Malaysia suatu ketika dahulu merupakan perkara penting dalam sistem nilai masyarakat Melayu. Ini dapat kami peroleh daripada peratusan yang tinggi daripada hasil kajian kami ini. Akhir sekali, tahap kesedaran rakyat Malaysia tentang institusi beraja adalah sangat penting. Ini adalah merupakan perkara yang sensitif juga jika disentuh. Seperti yang kita ketahui, Melayu sangat menitik beratkan Islam dan institusi beraja. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Syarul Siang. Dan sekarang untuk rumusan, kajian ini telah membawa banyak kesan yang positif kepada kami. Melalui kajian ini, kami telah mengetahui sistem nilai masyarakat Melayu dengan lebih mendalam. Sebelum menjalankan kajian ini, kami jarang berinisiatif untuk memahami sistem nilai masyarakat Melayu di Malaysia. Kajian ini telah memupuk minat kami untuk lebih memahami adat rezam, tradisi dan sejarah masyarakat Melayu di Malaysia. Selain itu, kajian ini juga membenarkan kami untuk mempelajari cara-cara untuk mempersembahkan data yang dikumpulkan semasa menjalankan kajian ini, iaitu melalui Google Form. Data yang dikumpul boleh dipersembahkan dalam bentuk grafik seperti jadual, graf bar atau catapai. Data yang ditunjuk dalam kajian kami adalah melalui bentuk catapai dan jadual yang anda boleh nampak daripada slide-slide yang tadi. Semasa kami menjalankan kajian ini, kami telah menghadapi cabaran yang baru yang kami tidak pernah melalui, iaitu menyiapkan kajian ini tanpa perjumpaan fizikal disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tetapi prestasi kumpulan kami tidak dijejaskan oleh PKP ini. Kami berbincang melalui WhatsApp, bertanya apabila menghadapi masalah. Selepas menjalankan kajian ini, kami dapat menguasai kemahiran membuat penyelidikan dengan tata cara yang betul serta dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi kami. Seterusnya, nilai kerajinan, kesabaran, bertolak ansur, ketabahan dan kerjasama antara ahli kumpulan dapat dinampak dan dipelajari semasa menjalankan kajian ini. Ini merupakan pengalaman yang unik dan kami percaya ia dapat membantu kami apabila kami menghadapi masalah pada masa yang akan datang. Untuk cadangan, kami mendapati masyarakat Melayu perlulah mengekalkan warisan budaya dan adat tradisi mereka. Ini boleh bermula daripada memupuk minat golongan muda masyarakat Melayu dalam memahami adat-adat dan pantang larang upacara tradisional. Golongan muda masyarakat Melayu pula haruslah melibatkan diri
dalam upacara tradisional ini. Bukan masyarakat Melayu saja, tetapi semua rakyat Melayu haruslah mengenali budaya dan adat resam kaum lain dan tidak melupakan budaya dan tradisi sendiri pada masa yang sama. Jika semua kaum dapat memahami budaya masing-masing, maka akan timbullah hormat menghormati antara kaum dan perselisihan faham akan dikurangkan. Malah, hubungan antara kaum dapat dieratkan dan wujudlah perpaduan kaum. Dengan itu, Malaysia akan menjadi lebih harmoni dan makmur.